kita layak untuk masuk syurga Allah. Wa tu'mina bil qadri khairi wa syarri, dan beriman dengan qada dan qadar. Kenapa beriman dengan qada dan qadar? Kerana keputusan Allah kepada manusia ini sudah berlaku. Maka kita kena percaya segala apa yang berlaku adalah sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Habis itu dah. Qala sadaqta, betul kata dia. Jadi Umar pun aku heran lagi. Bila dia tanya dia jawab. Lepas tu sadaqta. Qala fa'akhbirni 'anil ihsan. Soalan yang ketiga, soalnya ya Muhammad, bagi tahu aku apa dia ihsan. Maka Nabi jawab, anta budallah ka'annaka tara, fa in lam takun tara fa innahu yara. Ihsan ialah kamu beribadat seolah-olah kamu melihat Allah, dan kalau kamu tak dapat melihat Allah pun Allah memang melihat kamu. Itu cara ibadat. Cara kita buat semayang, cara kita bertakut kepada Allah, bagaikan Allah melihat kita. Dan kalau kita tak dapat melihat Allah pun Allah memang melihat kita. Kena buat dua cara begitu. Contohnya macam kita buat ibadat semayang ke, dosa dia yang larang, kita jangan tunggu orang nampak baru nak tinggal. Mana kita kena tinggal. Kalau benda tu Tuhan suruh, kita buat. Tak payah orang tak puji kita pun tak apa. Orang tak suka pun tak apa, macam tu. Fa'akhbir asal. Qala fa'akhbir as-sa'ah. Soalan yang keempat. Ini tidak termasuk dalam bahasan. Sebab apa? Dia tanya anis-sa'ah, berkenaan dengan hari kiamat. Qala, jawab Nabi, mal mas'ul anha bi'a'lami minas sa'il. Yang sebenarnya orang nanya tu lebih tahu daripada yang kena tak, yang kena tanya. Nabi jawab, mu sebenarnya lebih tahu daripada aku. Pasal apa Nabi jawab macam tu? Sebab kiamat tidak boleh dijawab. Dia pun tahu kiamat tidak tahu tarikh bila. Maka Nabi jawab, orang bertanya sudah pun tahu jawapan dia. Nabi semai balik, Nabi bagi balik kaji balik tadi. Qala fa'akhbirni an amaratiha. Baiklah, kalau mu tak tahu, mu jawab tak tahu tarikh bila, aku nak tahu tanda. Nabi pun jawab, qala, tanda boleh tahu. Semua benda tanda boleh tahu. Tanda orang jahat boleh tahu. Tanda orang baik boleh tahu. Jadi kita di dunia ni mengenal melalui tanda. Jadi kalau kita berbuat ibadat, berbuat baik, berbuat amal soleh, suka belajar, suka mengaji, itu tanda orang penghuni syurga. Suka berjoget, suka telanjang, suka minum arak, suka tak terpasak, itu tanda amalan ahli neraka. Jadi kita kenal melalui tanda. Bukan kata dia ni ahli neraka ni. Tak, tanda saja. Ahli syurga, ahli neraka kita tidak tahu, tetapi kita tahu melalui tanda sahaja. Tak boleh kita buat keputusan pula, tu ahli neraka, tu natai tu. Tak boleh. Sebab kita ditutup rahsia tu. Macam kita kata, tengok tu ahli neraka. Dia mengamalkan amalan ahli neraka masuk neraka, tak tahu lagi. Sebab apa? Dia mungkin diberi peluang dalam dia bertaubat. Ahli hak baik pula, tanda baik. Kita tak tahu, mungkin di akhir hayat dia pergi masuk Kristian. Masa Linda Joy tengok, mak dia berapa kecil, mak dia didik dia. Satu orang ada di Johor, bapa dia imam sebuah masjid, bernama Aisyah. Akhir sekali telefon kat bapa dia, bapa, saya sudah menukar agama saya memeluk agama Kristian bersama kekasih saya Hindu. Itu dia menukar agama. Jadi kita nak buat apa? Daripada kecil bapa dia didik dia. Tapi pasal apa? Pasal itu ke agama. Sebab kodok dan kau nak percaya. Lepas tu kita tengok dalil saja. Kita lakukan tanda saja. Kalau kita mudah buat tanda baik, mudah semayang, mudah mengaji, mudah berbuat ibadat kepada Allah, itu tanda Allah sedang memelihara kita. Namanya taufik. Nama taufik bukan amat taufik Taufik hidayah mana dia. Jadi kita tanda dia. Yang pertama tanda dia ialah tanda nak kiamat tu tadi, antalidal amatu rabbataha, yang mana anak-anak menjadi hamba kepada anaknya. Ni dia hari ni. Sebab tu jaga anak-anak yang suka negeri mak bapa. Ini satu kesalahan besar. Alamat kiamatnya di antara tandanya, anak tidak dengar cakap mak bapa. Tanda dia. Sebab tu jaga anak-anak kalau berasa nak masuk syurga Allah, berasa nak mencari rahsia kasih sayang Allah, jangan durhaka kepada ibu bapa. Jaga soalan jawapan kita, bercakap dengan mak bapak kena perlahan-lahan. Kasar pun tak boleh. Wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma.
qul lahuma qawlan karima. Jangan kamu kata kepada ibu bapa kamu, dan berkatalah keduanya dengan kata-kata yang lemah lembut. Qawlan karima, suara yang mulia. Nak, ya mak, tolong ambilkan gelas tu. Sekejap ya mak, sekejap lagi saya ambil. Tu dia. Nak, ya mak, boleh tolong masakkan air? Ya mak. Macam tu. Nak, apa mak? Tu dia. Tolong masakkan air. Mak, saya nak pergi air mak. Mak leceh lah. Tu dia. Ni anak apa ni nama dia? Ni anak apa lah ni? Nak kata anak jin ke cakap Melayu? Nak kata anak jin cakap bahasa Melayu? Jin cakap bahasa jin. Tak boleh sekali-kali seorang anak cakap kasar kepada ibu. Apatah lagi durhaka. Apatah lagi durhaka. Berarti jaga kita dia anak kita. Janganlah pula balik tengok anak tak apa. Tidak, kita didik. Kita didik dia, kita jaga dia betul-betul. Bagi galakkan dia main mengaji, kita kena campur dalam pengajian. Waktu hijau, kelas saja mari. Tinggal sekejap. Kalau menolak kata, sekarang saya buat kelas dekat kampung-kampung dulu masa saya belajar. Hari Jumaat, kelas dia pagi. Lepas sembahyang Jumaat, dalam pukul 8. Macam ini juga tadi hari Jumaat. Hari kelas saya, orang perempuan juga. Hari kelas saya menoreh berhenti. Hak buat rumah berhenti. Hak jual ikan berhenti. Mari mengaji, saya pun respect. Makcik-makcik yang jual ikan hari Jumaat berhenti. Kadang-kadang jumpa kat tepi jalan. Cepat, aku lama sikit mungkin tu. Apa pasal makcik? Allah, ikat tak tersimpan. Tu dia. Hari ni tak boleh mengaji, sibuk dengan kerja, sibuk berniaga. Akhir sekali anak tidak taat kepada ibu bapa. Sebab apa? Sebab mak dia tak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sendiri kena struggle. Kita sendiri kena jadi guideline. Merangkak pergi mengaji. Tidak, mu pergi mengaji anak, aku nak pergi nego. Anak kena pergi, mak tak pergi. Bagaimana nak suruh anak kita jadi anak yang soleh? Kita sendiri kena tunjuk contoh. Kita sendiri tu kita cakap apa tak apa, kita ni kan sudah cakap kita macam anak beranak dah. Cuma tak botan je. Kita macam anak beranak. Kita kena cakap antara satu sama lain, membantu, nasihat menasihati. Sebab di zaman akhir zaman sedari sekarang tidak ada orang nak tolong kita dalam segi agama. Baru pagi tadi seorang mari mengadu kat saya. Duduk kat masjid nak kena kata. Mau tu dia. Dia selalu pergi masjid, tapi jangan cerita kat luar Dia selalu pergi masjid, dia buka Quran dalam 10 minit sebelum azan. Baca Quran je. Jadi mangkuk bising. Dia tengah buka sejadah. Tu dia. Ji, tutup. Nampak ni kayu ni. Allah, budak muda nak kata orang tua. Masjid kau apa? Mari sini. Ustaz, saya tak lagi dah masjid. Apa Ji? Nak kata. Apa pasal? Buka Quran, kata apa? Lagi nak subuh, takkan tak nak bangun sembahyang. Kalau bising pukul 3 pagi, dia kata buka budak. Dah nak subuh. Mak kena bangun, anak kena bangun, bapak kena bangun. Tu dia hari tu semua ada nak solat, tinggal budak-budak kecil pun kat bilik lah. Maknanya gitu. Tetapi bila berlaku di akhir zaman, fitnah yang begitu besar sekali. Hatta masjid pun jadi pusat pertembungan manusia untuk bergaduh. Tu dia, sebab tu jaga gitu. Kita anak-anak jaga. Nasihat menasihati, tegur menegur. Anak orang ni nakal, anak orang ni tegur. Anak mak cik ni tegur, macam tu. Mak-mak beri kerjasama kepada pendidikan tarbiyah kita ataupun kita punya jamaah kita. Iaitu kita sentiasa mengawasi daripada lelaki yang perempuannya supaya kita dapat pimpinan daripada Allah SWT. Baik, dia kata apa? Antali dan amatur abataha. Melahirkan anak ni menjadi koman kepada mak dia. Anak dan menjadi bos pada mak dia. Mak dia kena dengar cakap anak dia. Wa antara kufatal uratal alata bi'a asyai yatadawaluna fil bunyan. Dan kita lihat kata pada hari itu sebelum kiamat, banyak orang-orang yang miskin papa kedana daripada tak pakai kasut, daripada tak pakai kain baju, akhir sekali membangunkan bangunan yang tinggi-tinggi yatadawaluna fil bunyan, membina bangunan yang tinggi-tinggi pada masa itu. Sekarang sudah berlaku. Kalau kita pergi negara-negara yang dulu sebagai pulau, sudah bertukar menjadi negara maju dan ada bangunan-bangunan pencakar langit. Seman telaka. Kemudian beredar, falabis tu maliyah, hilang dari pandangan.